Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini hebat hari ini orang penampang nih. Terima kasih saudara saya Datuk Seri Haji Jino, Ketua Menteri, Saudara Iwan Benedik, Menteri dan Timbalan Menteri, Menteri Amizan, Timbalan Menteri Saraswati, Ketua Setiausaha Datuk Zainal Abidin dan keluarga penjajah dan peniaga kecil dan tetamu-tamu kita yang saya muliakan, KSU semua ini dan kawan-kawan semua. Saya sebelum berucap ni duk catit permintaan-permintaan. 2 juta sini, 7 juta sini, 70 juta sini. Saya kira-kira ada ratus juta. Tapi kerana untuk penampang nasabah ni saya mesti bagi pertimbangan sikit. Jadi saya nak jelaskan. Yang pertama yang saya sebut, saya tadi di Ulu Padas bersama dengan Ketua Menteri. Program projek hidroelektrik yang agak besar untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan elektrik. Ini dah tertangguh lama, jadi kita arah syarikat untuk menyegerakan. Projek itu dah diluluskan, sekarang dilancarkan. Jadi maknanya kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Ji itu prihatin, dan kami di peringkat persekutuan boleh memberikan kelulusan segera kerana hubungan yang baik di antara Sabah dan persekutuan. Sebab itu saya nak mulakan dengan penjelasan hal ini. Saya tahu hari ini Hari Penjajah dan Peniaga Kecil. Kita ni dalam negara mesti bawa semangat persatuan dan mesti jaga supaya jangan soal wilayah, soal kaum, soal agama memecah belahkan kita. Seringkali yang nak pecah belah itu menguntungkan golongan atasan. Rakyat dia nak jamin hidup dia, gaji dan upah dia, harga barang, harga makanan, elektrik, air, jalan-jalan, ya. Kemudian anak-anak dia di sekolah, kemudian keluarga di hospital dan di klinik. Itu tuntutan rakyat. Jadi saya nak nasihat pemimpin-pemimpin, apapun yang nak bicara, jangan dia lupa amanah kita ialah untuk jaga dan memelihara kepentingan rakyat. Itu harus kita utamakan. Sebab itu dalam kerajaan perpaduan telah berunding dengan kerajaan negeri berulang kali dan wakil-wakil dari negeri-negeri yang kebetulan di jemaah menteri termasuk dari Sabah. Kita bicarakan apa keutamaan kita. Keutamaan kita menyelesaikan hal-hal yang asas. Ada orang yang membuat macam-macam tuntutan, betul, menusabah, ya, tetapi ada orang yang makannya pun belum cukup. Susu untuk bayi kecil pun tak dapat dijamin. Sebab itu kerajaan perpaduan bagi keutamaan ini. Yang pertama ialah noktahkan kemiskinan. Saya tak kira orang tu Melayu, Iban, Kadazan, Dayak, Cina, India, kalau dia jatuh kategori miskin tegar, kerajaan tetap akan bantu mereka. Dan alhamdulillah sampai bulan Disember kita hampir selesaikan masalah ini. Yang miskin masih ramai. Yang saya maksudkan miskin tegar, yang makan dia ada masalah, yang bayi untuk anak dia, uniform anak ke sekolah, kita selesaikan. Alhamdulillah kita selesaikan kerana muafakat kerjasama kementerian, pegawai-pegawai di semua peringkat kerajaan negeri sehinggalah di pejabat daerah dan di mukim. Jadi ini kita dapat jayakan. Kemudian tahun lalu orang bicarakan pelbagai hal dalam pendidikan. Kita nak AI, Artificial Intelligence. Kita nak perubahan transformasi digital. Kita nak peralihan tenaga. Semua yang bunyinya tu hebat dan memukau, tetapi sekolah daif itu masih ada. Jadi saya katakan kita mesti bagi peluang, beri peluang kepada anak-anak kita pergi sekolah yang agak selesa. Jangan di sekolah itu dindingnya pecah, bumbungnya bocor, tandasnya rosak. Sebab itu tahun lalu, tahun ini kita dah dapat baiki 8,300 lebih
tandas di sekolah-sekolah seluruh negara ini. Maknanya apa? Hal-hal asas begini belum dapat diselesaikan. Nah, sudah telah selesai ini, tahun depan kita fikir soal gaji pejabat awam. Pejabat awam 10 tahun tidak dikaji pelarasan gaji. Ya. Dia kerja masuk dah 12 tahun. Jadi kita bagi keutamaan supaya ada keputusan tahun depan untuk menaikkan sedikit gaji pejabat awam di seluruh negara. Bagaimana pula pekerja swasta? Kita ada skim gaji progresif untuk mendesak syarikat-syarikat yang untungnya ratusan juta, janganlah tak naik gaji pekerja. Tanya syarikat, untung kita tengok 1 tahun 1 bilion ringgit, gaji pekerja 1.800 ringgit, 2.000 ringgit. Sebab itu saya nak tekankan ini, dia bukan madani. Madani ada kemampanan pertumbuhan ekonomi, tapi madani juga ada ihsan, ada sifat kasih sayang. Kita nak orang bekerja, biarlah upah itu baik. Saya sengaja terangkan perkara ini di Sabah kerana ini meletakkan kita beza daripada dasar-dasar lampau. Semua nak pertumbuhan ekonomi yang hebat, semua nak kelang-kelang baru, industri-industri baru, tetapi kita juga mesti tuntut gaji dan upah itu munasabah, terutama dalam keadaan dunia sekarang, perang Rusia Ukraine, keganasan Israel di Gaza, semua itu menyebabkan politik dan ekonomi dunia itu tergugat, dan kesannya juga pada harga barang. Dan kita cuba tangani dengan baik. Ya, di Semenanjung kita lebih berhasil. Umpamanya baik harga ayam, kalaupun naik kadar elektrik untuk rakyat tidak naik, hanya untuk yang paling kaya. Tetapi di Sabah dan Sarawak masalahnya itu masih rumit. Ketua Menteri jelas kepada saya tentang harga ayam, harga beras, harga bahan makanan itu masih tinggi di Sabah. Oleh itu saya memutuskan bahawa kita harus tangani ini dengan baik. Kalau perlu beri suntikan wang, kita tambah supaya kita apung dengan harga ini, bantu seperti mana harga ayam sekarang. Kerajaan, persekutuan bayar subsidi untuk pastikan, seperti mana juga beras, kita bayar subsidi supaya kurang, kita dapat turunkan sedikit harga barang di Sabah ini. Jadi orang-orang Sabah kena tahu, ya, kalau tak kita tampung, harga itu akan melambung lebih tinggi. Walaupun bagaimanapun masih tinggi. Jadi saya mintakan Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah memfungsikan kuasa khas bagaimana nak tangani harga barang terutama di Sabah dan Sarawak dengan bantuan persekutuan dan dengan beberapa kaedah lain, dan ini akan disegerakan insya-Allah. Baik, ada yang tanya mengapa peruntukan di Sabah ini kurang. Ada yang kata pula, termasuk beberapa ahli parlimen dan bekas-bekas tokoh negara ini, yang mengatakan Pulau Pinang dapat peruntukan lebih tinggi dari Sabah. Saya nak minta saudara, jangan dengar hujah orang politik tak berikut fakta. Orang politik ini kadang-kadang dia ikut sentimen dia, dia nak tarik sokongan rakyat bawah. Jadi kadang-kadang kenyataan itu diputar belit. Jadi saya nak terangkan, kau tanya saya apakah perlu kita nilai dan laksanakan perjanjian Malaysia 1963, saya jawab ya, kita laksanakan. Apakah sudah kita laksanakan? Kita ambil tindakan dalam 1 tahun lebih baik daripada 10 tahun sebelumnya. Kita pindahkan kuasa tarif elektrik ke negeri Sabah. Kita pindahkan kuasa penyelesaian projek-projek kecil kepada kerajaan negeri Sabah. Kita tambah peruntukan besar-besar kepada negeri Sabah. Kita tetapkan wakil negeri Sabah dan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri yang wajib ditunaikan dengan wakil Sabah dan Sarawak. Baik, berapa peruntukan untuk projek pembangunan Sabah untuk tahun 2024?
bagi projek pembangunan. Yang Menteri Kewangan Sabah ada. Bagi projek pembangunan 6,84 bilion ringgit. Berapa untuk Pulau Pinang? 1,4 bilion ringgit. Dia kira macam mana ni? 1,4 lebih besar daripada 68. Tapi kalau tanya saya, mengapa tinggi sangat di Sabah? Tinggi sebab masalah di Sabah lebih banyak. Jalan, sekolah, ya, bekalan elektrik, air, semua ini kita harus bantu. Jadi tanggungjawab kita bersama negeri dan persekutuan. Jadi orang-orang Semenanjung janganlah bantah, tapi orang Sabah terima kasihlah sedikit, janganlah marah lagi. Ya, sebelum ini masa mereka berkuasa tak tambah peruntukan. Saya ambil alih 1 tahun, saya tambah dari 5 bilion 2 tahun lalu kepada 6,8 bilion tahun ini 2024 untuk pengurusan 78 bilion. Jadi kalau 1 tahun berapakah peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan ke negeri Sabah? 16,21 bilion ringgit. Ya. Saya sebut ini kerana ini dijadikan mainan politik dan saya harap harus dihentikan. Apa yang patut kita lakukan? Cari jalan bagaimana wang itu diurus dengan baik. Ini yang saya umum 16,2 bilion tak termasuk Pen Borneo, Lebuh Raya Pen Borneo. Berapa kos Lebuh Raya di Pen Borneo yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan? 15 bilion ringgit. Ya. Di Sarawak hampir siap, di Sabah lambat siap. Nasib baik kita ada Ketua Menteri dan Menteri Kewangan yang prihatin. Tak boleh buat cara lama. Masing-masing menteri nak cari kontraktor sendiri. Kontraktor tu kadang-kadang tak layak. Jadi saya terima kasih kepada Ketua Menteri Sri Haji. Dia kata jangan peduli itu, cari kontraktor utamanya dari Sabah yang layak, yang mampu jalankan kerja. Kalau tidak, bagilah beberapa puluh bilion, kerja tak siap, tertangguh. Jadi oleh kerana keputusan itu, kita kerjasama, yang mana mampu diselenggarakan oleh kontraktor Sabah, kita berikan. Kalau tidak, dibuat kerjasama dengan kontraktor peringkat kebangsaan. Boleh begitu? Sebab kita nak jalan tu siap. Ini saya dengar Pen Borneo dah 10 tahun dah. Sejak lama dulu saya ketua pembangkang 2009 Pen Borneo telah diluluskan, kita buang tepuk tangan. 2012 Pen Borneo diteruskan, tepuk tangan. 2018 tepuk tangan. Ini dah 2023, siapkanlah cepat projek ini. Jadi sekarang kita ambil keputusan untuk teruskan pelaksanaan dengan syarat jangan campur tangan dalam urusan tender, mesti telus, jangan bagi peluang orang raup kekayaan dari projek-projek rakyat ini. Saya harap diterima baik keputusan ini, kerana tidak saya pun, walaupun saya bukan anak Sabah, saya pun tak kahwin dengan orang Sabah. Bukan saya kata tak kahwin, belum. Jangan bagi tahu dia. Baik, tetapi saya ada amanah untuk jaga semua. Dan kalau orang itu tak makan, tak cukup makan, saudara nak suruh saya boleh tidur lena, kamu ada kuasa sebagai Perdana Menteri. Rakyat susah, jalan lubang-lubang, kalau ada, walaupun tidak semua. Cara kalau dengar kadang-kadang orang bercakap di parlimen ni seolah-olah seluruh jalan di Sabah ini lubang semua. Kamu jalan mana yang penuh lubang ini? Ada yang lubang, ada yang tidak. Ya. Tadi saya mari ke sini, tidak. Dari helikopter tadi pergi ke tempat Ulu Padas, baik. Tapi ada ke tidak lubang? Ada. Ada tak peruntukan diluluskan? Ada. Harus disegerakan? Ya. Jadi saya setuju. Ya. Dan saya percaya dengan sikap dan pendirian kerajaan negeri sekarang, kita boleh bagi kerjasama.
dia dalam politik ini, dalam negara, dia harus ada saling percaya mempercayai. Sebab itu saya ambil keputusan kerajaan perpaduan peringkat pusat ini, ya, karena kerjasama ditunjukkan dan prestasi kerajaan negeri kita di kerajaan perpaduan di persekutuan tetap menyokong kepimpinan Datuk Seri Haji Ji sebagai ketua menteri. Jadi jangan orang bangkitkan soal-soal lain. Pendirian saya jelas dan saya tersampaikan. Untuk apa? Supaya ada hubungan yang harmoni, kerjasama untuk bangunkan dan jamin keselesaan hidup rakyat. Baik, buat sementara ini saya bagi contoh, sebab ini Tun Zainal Abidin bangkitkan dan Iwan pun bangkitkan soal penjajah dan peniaga kecil. Tahun ini saya jaga Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Sebentar lagi kita ke Labuan. Tentunya saya tak akan jaga lama, cuma sementara ini saya nak bagi dasar yang jelas, berbeza daripada yang dulu. Dasar yang madani. Apa dia? Kita kenal Kuala Lumpur kerana apa? Oh, kerana Twin Tower, kerana hotel-hotel 5 bintang. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang saya nak kenal Kuala Lumpur, apa dia mercu tanda dia? Warung, gerai, restoran rakyat yang bersih dan indah, taman-taman hijau, kota yang bersih. Malah sekarang kita telah putuskan projek raksasa, bukan gedung tetapi bangunan Sultan Abdul Samad dan dataran Merdeka. Dataran Merdeka itu dataran reformasi. Dataran Merdeka, bangunan Sultan Abdul Samad sampai ke Kakosa. Bagi yang tahu Kuala Lumpur, kita minta khazanah bersama dengan semua jabatan dan kementerian, jadikan ini sebagai kota warisan. Ada sejarahnya yang kita pertahankan, ada keindahannya. Memang ada juga hotel 5 bintang, tetapi seluruh kawasan itu akan dalam rancangan kita menjadi plan pembangunan yang indah di Kuala Lumpur untuk selesa hidup rakyat secara yang kita galakkan dalam konsep madani ini. Saya percaya untuk Kota Kinabalu, untuk kota-kota lain seperti mana dirancangkan, saya telah minta semua balai pembandaran, tentu keutamaan dia, bekalan air, bekalan elektrik, parit mesti dibersihkan, korek sungai mesti dikorek. Tetapi ingat, lebih ramai rakyat yang ke gerai, ke warung, ke restoran kecil daripada rakyat ke hotel 5 bintang. Jadi tumpu pembangunan warung, gerai, biar bersih dan indah. Kerana ini majoriti rakyat kita gunakan, dan tanggungjawab rakyat pula jaga kebersihan itu. Pastikan kita dapat pertahankan mutu kebersihan itu. Ini tugas yang penting juga untuk Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil. Bukan saja minta peruntukan, tetapi ada mission dia. Ini kerajaan julung-julung kali bagi penekanan. Nak bangunkan kota, bangunkan dari gerai dan warung dulu. Besok nak kenal Kota Kinabalu atau Penampang, pastikan gerai dan warung dan restoran kecil ini terurus dengan baik dan indah. Barulah kita fikir hal-hal yang besar yang lain, ya. Dan saya setuju kerana setakat ini selain pada Dewan Bandaraya dan juga Labuan, kita ada KPKT di kota, dan sekarang cadangan Iwan supaya dana 20 juta itu dikendali oleh kementerian. Dengan maksud tersebut saya setuju kita boleh teruskan, dan dari 20 juta itu 1 juta ringgit diberikan untuk membantu pengurusan Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil. Itu selamat kan? Tak ada peruntukan baru, kita pindah saja. Baik, ada cadangan daripada Iwan yang datang di Penampang ni, dan Penampang pun ada sejarah juga. Dulu saya sering juga ke Penampang. Ada permintaan untuk gerai, bersihkan sungai, baiki dewan dan sebagainya. Memang sebahagiannya ada peruntukan,
Kalau untuk sekolah-sekolah desa, saya akan pastikan peruntukan dari Kementerian yang berasingan. Bila saya dapat surat dan nama-nama sekolah itu, saya akan pastikan sekolah-sekolah di daerah Penampang dan Sabah juga diberikan perhatian. Kalau saya tanya saya, keutamaan kita mesti sekolah. Dan kita tekankan sekarang mutu pendidikan. Saya kata di seluruh negara, penguasaan bahasa Melayu mesti baik. Walaupun Sabah dan Sarawak diberikan sedikit kelonggaran tentang bahasa Inggeris. Tapi untuk 2024, selain daripada penguasaan bahasa Melayu yang baik di seluruh negara, saya telah minta supaya Kementerian Pendidikan tumpu juga untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di semua sekolah di negara kita. Jadi negara kita akan terkenal dengan bahasa kebangsaan yang mantap dikuasai oleh rakyat, tetapi juga pertahankan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang sangat penting. Beberapa lain peruntukan yang lain diminta selain daripada pemindahan ini, nanti Iwan menyesal panggil saya terpaksa luluskan sedikit. Untuk orang Penampang harap dia minta banyak, tapi oleh kerana sebahagiannya itu akan diurus oleh masing-masing kementerian. Dan Iwan dalam Jumaat Bateri tahu bahawa kementerian-kementerian diuruskan seperti perparitan ataupun sekolah, itu dia. Jadi untuk tambahan itu saya luluskan 2 juta ringgit untuk Penampang. Kalau ikut Iwan dia nak 70 juta. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, dan ingat ya, tanggungjawab Persatuan Penjaja Peniaga Kecil, tanggungjawab kementerian, tanggungjawab Majlis Perbandaran, dan tentunya kerajaan negeri dan kementerian-kementerian kerajaan persekutuan. Pemusatan keutamaan kita mestilah menghala kepada rakyat. Saya katakan noktah kemiskinan, sekolah daif, gerai warung, rumah-rumah, anggota polis, tentera, pejabat awam, itu menjadi keutamaan bagi 2 tahun 2024. Jadi dengan hasrat termasuk itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2023.